Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه المحاضرة. اليوم سنتعلم الدرس الجديد وهو الصفة والموصوف. الصفة والموصوف. الصفة dalam bahasa Melayu kita sebut kata sifat. Dalam bahasa Inggeris kita sebut adjective. Manakala al-mausuf dalam bahasa Inggeris kita sebut noun. Kedua-dua al-sifah dan juga al-mausuf ini adalah sejenis al-ismu, kata nama. Apabila kita sebut tentang kata nama, sudah tentu ia berkait rapat dengan al-adad, bilangan dan juga al-jins, gender, jantina. Baik, al-jins terdiri daripada gender muzakkar, lelaki, dan juga gender muannas, perempuan. Manakala dari sudut al-adad, bilangan, ia mengandungi 3 pecahan besar, iaitu mufrad, iaitu singular, bilangan 1, musanna, bilangan 2, dan juga jamak, bilangan 3 dan ke atas. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan fokus lebih dalam tajuk ataupun bahagian al-jins, gender, dan juga dari sudut bilangan kita akan fokus lebih pada mufrad, bilangan 1. Baik, al-sifah, kata sifat, adjective. Berikut adalah contoh kata sifat. Small, saghirun, saghiratun. Baik, dari sudut terjemahan, saghirun dan juga saghiratun, terjemahannya sama, iaitu kecil. Dari sudut bilangan, bilangan juga sama, iaitu ini adalah bilangan mufrad, 1. Yang beza adalah dari sudut gender. Saghirun ini dalam kategori gender muzakkar, lelaki. Manakala saghiratun ini adalah ataupun ini merujuk kepada gender perempuan, muannas. Bezanya adalah kewujudan tak marbutah ataupun ta bulat pada perkataan gender muannas tersebut. Okey, saghiratun ada tak marbutah, ini menunjukkan perkataan ini adalah gender, adalah untuk gender muannas, female, perempuan. Baik, seterusnya. Kabirun, besar. Okey, untuk gender muzakkar. Kabiratun untuk gender muannas. Nak jadikan gender muannas mudah sahaja, iaitu biasanya kita letakkan tak marbutah ataupun ta bulat di akhir perkataan isim tersebut. Okey. Baik, seterusnya clean, bersih. Nazifun, nazifatun. New, baru. Jadidun, jadidatun. Short, pendek. Qasirun, qasiratun. Baik, seterusnya adalah tajuk al-mausuf. Dalam bahasa Inggeris kita sebut noun. Dalam bahasa Melayu kita boleh istilahkannya sebagai benda ataupun perkara yang disifatkan. Okey. Baik, berikut adalah contoh perkataan dalam yang boleh merujuk kepada noun, benda. Okey. Bait, rumah. Hamzah, qitar, kereta api. Kitab, buku. Baik, kesemua perkataan ini sudah tentu bilangannya adalah 1 dan gendernya adalah muzakkar, lelaki. Kita tengok bait, qitar, kitab,
Ketiga-tiga perkataan ini tiada tak marbutah, maka kita tahu gendernya adalah gender muzakkar, lelaki. Baik, manakala perkataan Hamzah. Hamzah. Ini adalah kes tertentu ataupun kes istimewa. Hamzah ini adalah gender muzakkar, lelaki. Ya, perkataan ini sungguh pun ia ada tak marbutah ataupun ta bulat di akhir perkataan. Hamzah ini tidak menunjukkan gender perempuan. Kenapa? Sebab perkataan Hamzah ini adalah kata nama khas. Kata nama khas untuk lelaki sahaja. Dan dalam ejaan dalam ejaan tulisan Arab, memang ianya diakhiri dengan tak marbutah. Namun dari sudut penggunaan dan juga dari sudut terjemahan, Hamzah ini dalam kategori gender muzakkar, lelaki, nama orang. Okey, baik. Contoh perkataan ataupun mufradat ataupun vocabularies lain dalam gender muzakkar. Ghanam, seekor kambing. Qalam, sebatang pen. Talib, seorang pelajar lelaki. Kursi, sebuah kerusi. Baik, dan berikut adalah contoh perkataan ataupun vocabularies ataupun mufradat gender muannas, perempuan. Ibu. Okey, nampak perkataan tiada tak marbutah, tiada tak bulat pada akhir perkataan. Okey, namun ia masih lagi gender perempuan, muannas. Ia merujuk gender perempuan. Kenapa? Sebab terjemahan ini ialah ibu. Seorang ibu. Madrasah, sebuah sekolah. Sayyarah, sebuah kereta. Mistarah, sebatang pembaris. Farawilah, sebiji strawberry. Haqibah, sebuah beg. Bint. Okey, baik. Perkataan bint tidak diakhiri dengan tak marbutah, tidak diakhiri dengan ta bulat. Tapi ia gender muannas, perempuan. Kenapa? Sebab terjemahannya. Bint ini terjemahannya ialah anak, seorang anak ataupun seorang budak perempuan. Sa'ah, jam. Okey, baik. Sifah ialah adjektif. Manakala mausuf ialah noun. Baik, kita tengok dulu frasa dalam bahasa Inggeris terlebih dahulu. Okey, big house. Perkataan big ialah adjektif. Manakala perkataan house ini adalah noun. Dalam bahasa Inggeris, adjektif ataupun kata sifat ialah perkataan yang pertama. Manakala perkataan house iaitu di kedudukan noun ini berada pada perkataan yang kedua. Maksudnya dalam bahasa Inggeris, ia adjektif mendahului daripada perkataan noun. Okey, big house. Dalam bahasa Melayu atau terjemahan bahasa Melayunya ialah rumah yang besar ataupun rumah besar. Dalam struktur bahasa Melayu, kita akan sebut perkataan mausufnya terlebih dahulu. Yakni kita akan sebut perkataan yang disifatkan, kemudian barulah diikuti dengan perkataan kata sifah, rumah yang besar. Okey, kata sifah di sini adalah besar, manakala rumah di sini adalah di kedudukan mausuf. Manakala dalam bahasa Arab ia mengikut konsep struktur bahasa Melayu. Maksudnya kita akan menyebut perkataan mausufnya terlebih dahulu. Kemudian barulah diikuti dengan kata sifat. Baik, rumah dalam bahasa Arab ialah bait. Okey, manakala besar dalam bahasa Arab ialah kabir. Rumah yang besar dalam bahasa Arab bunyinya ialah bait kabir. Okey, berikut adalah rumusan tentang penjelasan struktur ataupun struktur sifah mausuf dalam 3 jenis bahasa. Okey.
Baik, seterusnya. Okey, baik. Sifah. Sifah ialah perkataan yang kedua, yakni ia terletak selepas perkataan mausuf. Dalam bahasa Arab, sifah ini ia akan ikut keadaan mausufnya. Maksudnya, kita kena rujuk pada perkataan mausuf. Kita kena rujuk dari segi yang pertama dari sudut gender. Yang kedua dari sudut bilangan. Yang ketiga dari sudut baris. Baris yang terdapat pada huruf akhir pada perkataan mausuf. Yang keempat kita akan tengok tentang kewujudan alif lam pada mausuf. Baik, kita ambil contoh. Baitun kabirun. Baitun ini adalah mausuf. Kita tengok perkataan bait. Apa gendernya? Gendernya adalah muzakkar, lelaki. Apa buktinya? Sebab ia tiada tak marbutah. Okey, dan mausuf di sini huruf akhir berbaris dua di hadapan. Maka sifah pun kena jadi baris dua di hadapan pada huruf akhir pada perkataan sifah tersebut. Jadi bunyinya ialah baitun kabirun. Baitan kabirun. Huruf akhir baris dua di atas dan ada alif. Begitu juga sifah kena ikut keadaan mausufnya. Baitin kabirin baris dua di bawah. Baik, seterusnya. Al-baitu al-kabiru. Pada perkataan mausuf, ada alif lam dan huruf akhir berbaris hadapan. Maka sifah juga kena ada alif lam dan huruf akhir berbaris hadapan. Begitu juga al-baita al-kabira, al-baiti al-kabiri. Ashtari al-baita al-kabira. Saya membeli sebuah rumah yang besar. Okey, baik. Al-bait tadi adalah gender muzakkar, lelaki. Baik, sekarang kita tengok perkataan ataupun vocab gender perempuan, gender muannas. Okey, kita ambil frasa bahasa Inggeris big car. Okey, big ini adalah adjektif dan car ini adalah noun. Dalam bahasa Melayu kita akan sebut kereta yang besar ataupun kereta besar. Okey, kereta dalam bahasa Arab ialah sayyarah. Kereta dalam bahasa Arab sayyarah. Perkataan sayyarah memang ada tak marbutah menunjukkan gender muannas, female. Maka sifah juga kena letak tak marbutah tabulat menunjukkan gender female. Jadi bunyi sayyarah kabirah, kereta yang besar. Okey, baik. Dan itulah dia ciri-ciri sifah. Sifah dia akan ikut bulat-bulat keadaan mausufnya. Okey. Arkabu as-sayyarata al-kabirata. Arkabu, saya menaiki kereta yang besar. Okey, baik, seterusnya ialah at-tadribat, latihan-latihan. Okey, baik, jom kita tengok soalan yang pertama. Tatbakhu al-bintu fi al-matbakh. Tatbakhu al-bintu fi al-matbakh. Baik, apa jawapannya? Sudah tentu jawapannya ialah al-mujtahidah. Okey, pilihan jawapan yang terakhir. Al-mujtahidatu. Kenapa? Sebab kita kena refer pada perkataan mausuf. Perkataan mausuf di sini ialah al-bintu. Al-bintu, anak perempuan, budak perempuan. Pada perkataan mausuf ini ada alif lam dan diakhiri dengan baris hadapan. Maka sifah juga kena ada alif lam dan diakhiri dengan baris hadapan, gender muannas, perempuan. Tatbakhu al-bintu al-mujtahidu fi al-matbakh. Budak perempuan yang rajin itu sedang memasak di dapur. Okey. Baik, seterusnya. Haza waladun ... Jawapannya adalah wasimun. Kenapa? Sebab pada perkataan walad ini adalah mausuf. Perkataan walad ini diakhiri dengan baris dua di hadapan. Maka sifah juga kena baris dua di hadapan. Okey, dan yang terakhir, ara, saya melihat. Jawapannya adalah an-namlata as-saghirata, semut yang kecil. Okey.
Maksudnya, kita kena tengok gabungan sifah dan juga mausuf. Pastikan sifah ini kaedahnya adalah sama seperti yang terdapat pada mausuf. Okey? Baik. Syukran ala husni istima'ikum wa aktafi bihadzal qadri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.